Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركة وسلم إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركة وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين والتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي رحمه الله وإلى شيخنا تنفر هاجي صالح بن موسى القداحي رحمه الله وإلى شيخنا كياي حجي عبد الرحيم ابن جمال الدين جهري البنجري المكي حفظه الله وإلى شيخنا الشيخ أحمد فهمي زمزم البنجري الندوي المالكي شيء رحمه الله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah. Malam ini kita berjumpa untuk pengajian kitab Qalbun Salim. Saya tadi bila dah sampai ke sini baru saya terfikir malam ni malam Selasa. Saya biasa mengajar kat sini malam Rabu. Jadi saya pun tu yang tanya dengan abang Haji. Saya tak sempat nak tanya. Bila abang Haji tanya malam ni free ke tak? Memang jadual saya free malam ni. Tapi sebenarnya bukan jadual di sini, memang free saja. Saya tak fikir apa, Tuan kata insya-Allah free. Nah, tambah satu lagi bila saya lalu dekat saya tak parking tadi tu. Ada kereta kat situ tu, tanya mengaji tu. Ada kereta di tempat penceramah tadi tu. Tu tanya abang Haji tu, saya takut abang Haji yang silap. Jadi tak sedaplah kalau saya mai, penceramah pun mai. Nah, bila saya nak parking ke penceramah dah ada kereta tu. Tanya Tuan Haji, Bang Haji tadi tu takut apa? Dia mai. Kalau dia mai, saya tak payah mengajak tak apa. Tu nah. Jadi barangkali tak ada ustaz yang mai malam ni, saya menggantikan. Alhamdulillah, paling kurang kita dapat isi masa ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Guru kami Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dan ulama-ulama lain juga pesan, kalaulah orang itu dia lambat bertaubat, mungkin waktu muda dulu dia sibuk bekerja sampai kadang-kadang lara,
Kadang-kadang tak ada nak pulun buat amal, tapi dan lagi lah bertaubat di akhir senja. Alhamdulillah, itu pun bagus. Paling kurang sempat juga bertaubat dan mendekatkan diri pada Allah. Tinggal lagi, kata beliau dan ulama lain juga, orang yang sebegini termasuk orang yang sudah beramal daripada awal, jangan tinggal 4 waktu ini. Jangan tinggal. Gunakan semahunya untuk berbuat amal. 1, maghrib dengan isyak. Waktu maghrib dengan isyak ni jangan lara, jangan kosong, jangan sia-sia. Buat amal. Paling kurang kita sekarang ini bermuzakarah ilmu, paling kurang. Tuan-tuan di sini dengan i'tikaf, niat i'tikaf. Niat i'tikaf wajib atau niat i'tikaf sunat. Satu lagi, antara maghrib dengan isyak ini ada satu solat sunat istimewa. Paling kurang 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Tapi in between, mungkin kita ada pengajian macam sekarang ni, sempat-sempatkan diri untuk solat awwabin 6 rakaat antara maghrib dengan isyak. Sebab pahalanya besar sekali. Man shalla ba'da al-maghribi 6 raka'atin. Siapa yang solat, maksud solat sunat, selepas solat maghrib 6 rakaat, tatawu'an ghaira faridatin, solat yang sunat, yang bukan solat fardu. La yatakallamu fima bainahunna bisu. Ketika dia kerjakan 6 rakaat tadi itu, tidak diselangi dengan perkataan-perkataan yang tak elok. Ini solat sunat. Udilna lahu ibadata fintai asyrata raka'atan. Maka dengan 6 rakaat solat sunat tadi itu, ia menyamai pahala ibadah 12 tahun. 6 rakaat tadi itu. Mana nak cari ni hadirin offer ni? Setiap malam, ya, waktu maghrib dengan isyak. Inilah yang ulama sebut dengan solat awwabin. Awwab, orang yang kembali kepada Allah di ketika orang lain sibuk. Solat ini ada pada waktu malam dan ada pada waktu siang. Waktu malam namanya dikekalkan dengan awwabin, tapi waktu siang namanya tidak awwabin, tapi kategori awwabin. Siang namanya solat duha. Solatlah 2 rakaat. Tak kuat 4 rakaat lah, just nice. Kuat lagi 8 rakaat. Untuk awwabin 6 rakaat. Untuk 6 rakaat inilah kalau dapat dikerjakan, itu menyamai ibadat 12 tahun. Mana nak cari? Kalau umur kita 40 tahun sekarang, lalu kita kerjakan malam ni, umpamanya seolah-olah umur kita itu 52 tahun. Malam esok still umur 40 tahun. Tapi kalau dikerjakan lagi 6 rakaat, seolah-olah berapa? 64 tahun. Tadi kan 52, ni campur 12, 64. 64 campur dengan 12 lagi, 76. Itu baru 3 malam kalau dia buat. Setiap malam dia buat, jangan tinggal. Itu ya. Waktu yang pertama, jangan disia-siakan maghrib sampai isyak. Yang kedua, malam sampai subuh. Terutama sekali 1/3 malam yang akhir. Itu fadilatnya sangat banyak. Itu kemudian kita cerita ya. Yang ketiga, subuh sampai terbit matahari. Sebab ia ada satu solat di situ, namanya solat-solat isyraq.
Selepas solat subuh zikir, duduk tempat solat berzikirlah. Kalau ada majlis ilmu belajar sampai matahari keluar, itu namanya syuruk. Tunggu 16 atau 17 minit barulah masuk waktu solat sunat isyraq. Jumhur ulama mengatakan kalau nak solat duha itu pun memadai. Tapi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sangat menyukai isyraq dahulu. Habis isyraq 2 rakaat, 4 pun boleh. Baru solat duha. Tapi kalau jumhur, kalau kita solat sunat duha sudah memadai, tak perlu isyraq lagi. Tapi Imam Al-Ghazali memilih untuk isyraq dahulu, itu lebih bagus. Sebab ma akthara fi'lan akthara fadlah. Dalam kaedah mazhab kita Syafi'i, lagi banyak kita buat, lagi banyak dapat pahala. Sembahyang sunat isyraq, pahalanya itu satu haji dan satu umrah. Man sallal ghadata fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah satu. Thumma qa'ada, lalu dia duduk tempat dia solat, ataupun duduk di masjid tempat dia solat, ataupun di rumah tempat dia solat. Syarat jangan keluar dulu. 2, hatta tatlu'a syams, dia duduk tu tadi berzikir, baca Quran, majlis ilmu sehingga terbit matahari. Waktu syuruk lah ni, tunggu dulu 16-17 minit, ihtiyat 17 minit. Yang keempat, thumma shalla rak'atain, kemudian dia solat 2 rakaat. Itu nama 2 rakaat solat sunat isyraq tu. Kanat ka ajri hajjatin wa umratin, maka kalau dia buat solat tadi tu, dapatlah dia pahala seumpama satu haji, satu umrah. Nabi sebut tammatin, tammah, sempurna. Dapat hari-hari pahala haji dan umrah. Itu jangan tinggal. Waktu yang keempat, asar sampai maghrib. Jangan ditinggalkan. Sebab itu ada zikir waktu asar, waktu maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. 4 perkara tadi diingatkan. 1, maghrib sampai isya. 2, malam sampai subuh. Paling kurang 1/3 malam yang akhir sampai subuh. 3, subuh sampai terbit matahari. 4, asar sampai maghrib. Kitab ini kita dalam muka surat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok matan di atasnya tu, muka surat 102. Zina adalah dosa besar. Menurut ijma' ulama, ni ijma' keseluruhan ulama dalam dunia ni, dosa besar yang paling besar selepas kufur dan membunuh adalah zina. Ranking yang ketiga tu. 1, kufur. 2, membunuh. Dan zina yang ketiga. Na'udzubillah. Mari kita lihat pada footnote bawahnya tu. Tanbih, maksudnya jaga-jaga. 15 keburukan zina, setidak-tidaknya ada 15 keburukan zina, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Kitab Al-Kabair. 1, orang yang melakukan zina yang belum pernah berkahwin disebat 100 kali sebatan, sedangkan bagi yang sudah berkahwin direjam hingga mati. Muhsan dengan ghair muhsan, itu dari segi had, maksudnya hukum hudud begitu. Bagi mereka yang terlepas daripada hukuman dunia dan tidak bertaubat, maka penzina digantung dengan kemaluan mereka di dalam neraka, sambil dipukul kemaluan mereka dengan cemeti daripada besi, sambil dicemuh oleh malaikat zabaniyah. Allah, benda tu dipukul.
Jangan kata terpukul, terlanggar pun tak jadi orang kita dibuatnya. Kalau makhluk tu terkena terlanggar, ini kan pula dipukul, Allah sakitnya. Tu ya. 3, dicabut iman daripada dalam hatinya ketika berzina. Dia orang beriman, tapi ketika berzina dicabut iman, seperti pakaian yang dicabut daripada tubuh. La yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Nabi sebut tidak beriman orang yang mencuri ketika dia mencuri, kalau dia betul-betul beriman. Tak, maksudnya imannya dicabut tu dia mencuri tu. Nah, begitu juga orang yang berzina. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina takkan berzina ketika dia beriman, maka ketika dia beriman itu dicabut, ketika dia berzina itu dicabut iman daripada tubuhnya. Habis berzina dikembalikan balik. Maksudnya itu bukan kerja orang yang beriman tu. Itu poin dia. Jangan kata berzina. Dalam Islam ini ada satu kaedah. Apa? Itu yang diguna pakai orang sekarang. Apa? Mencegah lebih baik daripada mengobat. Prevention is better than cure. Itu satu. Yang lebih tepat, saddu dhara'i', tutup jalan. Jangan sampai berbuat maksiat. Kalau kerana televisyen orang itu lara, dan memang tetap lara, jangan tengok televisyen. Apapun jalan. Kalau di rumah ada buku, bila kita baca buku tu keras hati kita dengan ulama-ulama umpamanya, jangan baca buku tu, baca buku lain. Itu namanya saddud dhara'i'. Kalau kita pergi satu tempat, memang kawasan tu lara, kawan-kawan, maaf ya, yang suka santai-santai, kemudian cerita keburukan orang, jangan pergi kat situ. Itu namanya tutup jalan. Sama juga dengan zina ni. Sebab kaedah ma yuaddi ila haramin fahuwa haramun. Apapun yang boleh bawa pada sesuatu yang haram, dia jadi haram. Contoh, zina itu bermula daripada apa? Mata. Sebab matanya melihat perempuan itu ataupun melihat lelaki itu, naik syahwat umpamanya. Mana-mana steps yang boleh bawa kepada zina, semua hukumnya haram. Ma yuaddi ila haramin fahuwa haramun. Sehingga ada taktik untuk tackle orang, perempuan baik, lelaki baik. Ini jangan tulis ni, dengar saja. Jangan tulis, jangan di-apply. Fa nadratun, lihat. Fa batisamun, senyum. Fa salamun, bagi salam, assalamualaikum. Fa kalamun, bercakap. Duduk di section mana? Fa mawaidun, buat janji. Fa liqa, lalu berjumpa. Jumpa saja kedua orang di tempat yang remote, jauh daripada orang. Fasyaitanu thalithuhuma. Dia dua orang tadi kan di tempat yang remote, tempat yang tak ada orang. Yang ketiga itu syaitan lah tu. Dia cucuk, las-las, maaf, jadi zina. Na'udzubillahi min dzalik. Kata ulama, kalau memang tujuannya untuk itu berzina, fa nadharatun, lihat pun haram. Fa batisamun, senyum pun haram. Fa salamun, bagi salam pun haram. Fa kalamun, bercakap pun haram. Fa mau'idun, buat janji. Fa liqa pun semuanya haram. Kena tu jaga-jaga. Syaitan ni pandai. Ya Allah, Allah tidak akan berkata-kata dengan orang tua yang berzina pada hari kiamat. Tidak mahu melihatnya, iaitu membiarkannya dan tidak menyucikannya daripada dosa-dosa, dan baginya azab yang pedih.
5. Dosa paling besar selepas syirik kepada Allah. Tadi kita sebut kufur kan, ini syirik kepada Allah. Sebab apa? Sebab orang itu kufur disebabkan syirik. Syirik boleh bawa pada kufur, tapi orang itu kufur tak semestinya disebabkan syirik. Mungkin disebabkan murtad, itu dia jadi kufur, dia jadi kafir. Jadi yang lebih umum ni adalah kafir, kufur, tu yang disebut tadi tu. Jadi tidak salah juga, ya. Jadi syirik lain, kufur lain. Tetapi syirik boleh bawa kepada kufur, tapi orang jadi kufur ataupun kafir tidak semestinya disebabkan syirik. Mungkin disebabkan murtad, istihza, merendah-rendahkan agama, merendah-rendahkan Allah dan sebagainya. Dan membunuh nyawa tanpa alasan yang hak memang ada juga dalam Islam. Boleh membunuh tapi ada alasannya. Contoh kan tadi, orang yang kena hukuman rajam sampai mati kan bunuh tu, tapi ada sebab. Keenam, dijadikan bekas seperti ketuhar dalam neraka bagi para penzina, yang sempit bahagian atasnya dan luas bahagian bawahnya. Bayangkan, atas sempit ketuhar ni, bawahnya luas. Setiap kali disambar api, mereka akan menjurit-jurit kerana panas yang melampau. Ni untuk orang yang berzina, maksudnya yang tak sempat taubat. Ketika dia berzina tu meninggal dalam keadaan berzina, tak sempat taubat. Adapun orang yang sempat taubat, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosanya seperti tidak berdosa, gitu ya. Yang ketujuh, kemaluan mereka akan berbau sangat busuk sehingga menyiksa para penghuni ahli neraka. Ahli dah masuk neraka tu tersiksa dah, tapi bau benda tu, ya Allah, menyakitkan. Sebab itu orang yang makan bawang ataupun yang sejenis dengannya, yang tok gosok gigi, Nabi sebut fala taqrabanna masjidana, jangan pergi masjid kami. Maksud kalau dia tak gosok, itu bau bawang, makan bawang. Kalau tak gosok, sebab bau dia tak elok. Takut orang sebelah nanti dia takbir, dia picit hidung, Allahu Akbar, nampak sangat orang sebelah tu busuk, akan nanti jadi tak elok, tak bertegur siapa. Tapi sekarang pakai mask, alhamdulillah jugalah, ada hikmahnya tu. Apa tu? Menyakitkan perasaan orang di sebelah. Itu bau bawang, jering, lagi petai. Gosok gigi lah kalau nak datang juga. Ini maaf ya, bau kemaluan itu. Ya Allah, macam mana tak tahulah. Iblis berbangga dengan para tenteranya yang berjaya menarik manusia melakukan zina, sehingga menganugerahkan mahkota istimewa kepada mereka. Saya dah sebut dalam pengajian yang dulu, iblis ni musuh kita. Iblis ni jangan bawa kawan dia. Setiap Jumaat kita baca innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya ia, iblis, jin dan syaitan, adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ada 4 musuh manusia. Ingat selalu ni, Al-Imamul Ghazali sebutkan ada 4 musuh manusia. Satu, musuh ni memang jelas nyata, no kompromi. Jin, iblis dan syaitan, tadi kita dah sebut. Tapi 3 lagi ni, kalau kita kuat, dia akan jadi hamba kita. Kalau kita tak kuat, sedia, dia yang akan menunggangi kita. Satu, dunia. Dunia maksudnya harta. Kalau tak dapat kawal, kita jadi hamba pada harta. 2, hawa nafsu.
Hawa nafsu, bukan nafsu, hawa. Nafsu ada 7. Nafsu bukan salah, nafsu tak salah. Sebab nafsu yang salah 2 je, yang lain semua okey. Yang salah nafsu yang selalu attach dengan hawa, tu yang orang panggil hawa nafsu tu, bukan nafsu yang salah. Sebab nafsu yang di attach selalu dia kalah dengan hawa 2 paling bawah. Satu, nafsu ammarah. Orang dia, semua kita ada benda ni, semua kita ada. Cuma kita ni level apa kita ni? Nafsu kita tu level apa? Semua ada dalam diri kita ni. Yang paling bawah nafsu ammarah. Ammarah maksudnya suruh. Nafsu ni selalu suruh seseorang itu buat kejahatan. 1. 2, dia tak terasa yang dia buat salah. Contoh, dia tak solat subuh, take it easy, gitu. Ini dia tak solat subuh, walau ini maksiat besar ni. Yang lebih teruk, ketiga, ketika dia melakukan maksiat, berbangga pula dia tu. Dia berbangga buat maksiat. Contoh, maaf, menipu orang, suka pula dia. Walhal itu dosa. Itu namanya ciri-ciri nafsu ammarah, the lowest level of lust, nafsu. Yang kedua namanya nafsu lawamah. Tadi nafsu ammarah, bahasa mudahnya ammarah, suruh, selalu menyuruh melakukan kejahatan. Dia pun datang majlis ilmu macam ni, amal, belajar agama, bersuhbah dengan orang-orang yang baik, lalu pun dia pun mengamal dikit-dikit tertentu, walaupun tak banyak. Dia naik level. Apa? Nafsu yang teruk tadi tu naik ke atas sedikit, tapi masih teruk, tapi level tak seteruk yang pertama. Namanya lawamah. Lawamah berasal dari perkataan laumatun, cela, kutuk. Orang ni dia realize dia buat dosa, kemudian dia kutuk dirinya. Contoh, dia solat Zuhur di akhir waktu, dia realize yang ini salah. Dia pun, ya Allah, kenapalah saya buat macam ni, tak elok saya buat macam ni, ini bukan perangai yang bagus. Dia pun astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sempat dia realize dan dia macam bertaubat begitulah. Tapi masalahnya esok buat lagi. Gitu. Dia tidak kuat dengan environment, dengan orang yang di sekelilingnya. Mengumpat orang, astaghfirullahalazim, mengumpat ni menyebabkan dosa kita tu di transfer dekat orang. Dia pun, ya Allah, tak patut saya buat macam ni. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bersedekah dia pun, buat baik, bagus tu. Dia kutuk diri dia tadi tu, tak patut dia buat macam ni. Tapi lepas 3 jam, you know, kalau you know tu, jagalah tu. You know, I don't know, jaga. Let I tell you something. Mula, hang tahu tak? Kalau jawab tak tahu, saya nak habaq mai. Mula cerita abang mengumpat. Jaga-jaga itu namanya lawamah. Nafsu yang ketiga yang lebih elok, ini baru masuk peringkat yang bagus. Lawamah tu. Lawamah ni bawah, yang kedua tadi tu, atasnya mulhamah. Maksud ilham yang baik-baik.
Sebab dia sudah berusaha untuk memperbaiki diri, berzikir dan macam-macam, Allah bagi ilham kat dia. Yang ilhamnya bagus-bagus. Kadang-kadang insting hatinya tak nak pergi ke tempat itu. Dia pakai jalan, sepatutnya dia nak guna jalan A, tapi dia guna jalan B. Tak tahu pasal apa. Rupa-rupanya dekat jalan A tu ada aksiden contohnya. Pun ada tutup banjir dan sebagainya. Tu ilham yang baik-baik tu, sebab dia sudah buat sesuatu yang baik. Baru naik nafsu mutmainnah, baru nafsu naik lagi. Yang kelima radiyah, yang keenam maradiyah, yang ketujuh mutakamilah. Tu kita cerita lain lah. Sebab selalunya manusia ini lekat di nafsu yang kedua, nafsu lawwamah. Selalunya baik mendapat 3 keburukan di dunia. Orang yang berzina ni dihilangkan seri wajahnya, muka tak berseri, maaf, walaupun kulit putih melepak, tapi dalam pandangan ahlullah, dalam pandangan orang yang kasyaf, dalam pandangan hati orang yang jernih, tapi dia tak abak lah. Dia tengok muka orang, Masya Allah. Memang ada. Seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman. Nabi kalau nak tahu orang munafik, Nabi akan tanya dia, "Ya Hudzaifah, cuba kamu tengok orang tu." Dia pun tengok. Dia bukan main tengok-tengok orang buat jampi-jampi, bukan, tak. Memang Allah anugerah ada orang begitu. Dia tengok, dia tahu orang tu munafik, tidak munafik. Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman, ketika Nabi wafat, dan ketika ada orang wafat di zaman Nabi, Nabi tak solat dahulu. Nabi akan tanya dulu dengan Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, "Ma ra'yuk?" Apa pandanganmu? Sebab beliau Allah bagi kelebihan, boleh lihat orang munafik khusus. Ketika Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tidak akan mensolatkan jenazah si fulan kecuali minta dahulu pandangan daripada Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Itu maksud saya tadi. Dalam kitab ini sebut hilang seri wajahnya. Ada orang boleh tengok. Masya Allah. Ketika Nabi dan Sayyidina Abu Bakar datang ke bumi Al-Madinah, orang nak berkerumun ramai, tanya pasal apa? Pasal nak sambut Nabi, welcome Nabi. Ketika itu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Salam. Dia pun join juga. Dan kenapa join nak sambut Nabi tadi itu? Yang mahal syahid kita adalah ketika beliau join dan pertama kali tengok muka Nabi, beliau mengatakan, "Ini laisa biwajhi kadhibin." Dia tengok tenung wajah Nabi, dia tahu ini bukan wajah orang yang bohong. Bermakna ada orang tahu, bohong tak bohong ada. Tapi dia tak bagi tahulah. Dia tak bagi tahu tu sebab dua. Sebab memang dia tak tahu. Nak bagi tahu apa memang dia tak tahu. Faqidu syai' la yu'ti. Yang kedua, dijaga. Dia tahu orang tu bohong, tapi dia tak bagi tahu, takut jatuh maruah. Saya ada jumpa orang macam ni. Sebab itu pesan ulama, kalau kita jumpa dengan para wali, kalau kita jumpa orang saleh, bagus baca bacaan ini 3 kali. Ini diajar oleh Al-Habib Ali Al-Habashi yang menulis kitab Sumtud Durar. Yang kita baca qasidah Sumtud Durar tu di sini jarang dibaca.
di Jenderam baca, Tuan Guru Hafiz Jenderami baca Sumtut Tura. Yang mengarangnya adalah seorang Habib, wali besar, Al-Habib Ali Al-Habasyi. Beliau bagi tahu, kalau nak jumpa orang saleh ataupun para wali Allah, baca 3 kali, Allahumma asturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutupkanlah kami dengan tutupanmu yang indah, untuk menutup keaiban kita tadi itu. Itu boleh diamalkan. Nah, sebab orang yang berzina ni dalam kitab ni sebut dihilangkan seri wajahnya, walaupun dia orang paling handsome di kawasan itu, walaupun dia orang yang paling kacak, paling cantik di kawasan itu, tapi kalau berjumpa dengan orang-orang yang bersih hatinya, dia tahu, nah, muka luaran tu bersih lah, tapi dari penglihatan yang lain sangat buruk sekali. Dipendekkan umurnya kerana penyakit. Dia berzina kerana ada penyakit, lepas tu dia kena sakit, boleh jatuh, meninggal. Dan berkekalan dalam kefakiran. Mungkin dia kena penyakit apa-apa, maka dia tak dapat bekerja contoh, ataupun dia bekerja juga tapi tak berkat, jadi bukan kata untung tapi rugi. Itu nombor 10, memperolehi 3 keburukan di akhirat: kemurkaan Allah, penghitungan amal yang buruk, dan azab neraka. Ke-11, dijadikan sebatang sungai dalam neraka yang mengalirkan nanah dan muntah daripada kemaluan orang berzina yang menjadi minuman para peminum arak. La ilaha illallah. Ke-12, dijadikan bagi mereka sebuah lembah di dalam neraka yang dalamnya ada ular dan kalajengking sebesar baghal. Baghal ni kacukan keldai dengan kuda. Allah, yang memiliki 70 duri yang berbisa yang menyengat para penzina selama 1000 tahun sehingga terlerai dagingnya. Ke-13, dijadikan adab kuburnya baginya seperti adab separuh umat Allah. Adab separuh umat tu bagi kat dia seorang saja, adab kubur. Diharamkan syurga buat orang yang berzina sedangkan dia tahu perbuatan itu dilarang. Yang terakhir, merosakkan nasab manusia dengan lahirnya anak di luar hubungan perkahwinan. Kesian anak itu, dia tak bersalah. Anak tadi itu tak bersalah, tapi kesianlah nanti dalam bab perkahwinan, dalam bab pewarisan, dia tak boleh mewarisi ayahnya, tapi boleh diwasiat. Wasiat boleh, ya, 1/3 saja, tak boleh lebih. Kan kesian tengok anak tu. Allah. Jadi maafkan saya, ya, maafkan saya. Nabi pernah sebutkan, seorang suami kalau bersama dengan isterinya dapat pahala. Sahabat jadi rasa pelik, ya Rasulullah, buat benda tu pun dapat pahala bersama dengan isteri lah ni, ya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa hadisnya, kalau ia ditumpahkan kepada yang tak selayaknya, contohnya zina, bukankah berdosa? Ya, na'am. Gitu. Kita dah azan, Ustaz? Kita azan dulu. 3 minit lagi. Baik. Itu bahasa hadis. Maksudnya dengan isteri dapat pahala kalau buat benda tu. Sahabat jadi rasa segan pun ada juga. Benda tu pun dapat pahala. Nabi katakan, ni Nabi bagi satu cara untuk kita berfikir. Kalaulah, air maninya ditumpahkan kepada yang lain, tidakkah ia berdosa? Zina, bagi lain itulah kita nak sebut tak elok dalam masjid ni. Itu, Masya Allah, Islam itu, ya Allah, sangat indah dan sangat mulia sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Surah Al-Furqan 68, 69. Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, tidak syirik dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan jalan yang hak, yang tadi hukuman dan sebagainya, dan tidak pula mereka berzina, dan sesiapa melakukan yang demikian akan mendapati balasan dosanya, akan digandakan baginya adab siksa pada hari kiamat, dan ia pula akan kekal di dalam adab itu dengan menerima kehinaan. Baik, kita sambung. Lepas azan ni kita sambung sikit. لا إله إلا الله آتي سيدنا محمد إنك لا تخلف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. InsyaAllah pukul 9 tepat kita berhenti insyaAllah. Kita sambung sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat ini yang saya bacakan tadi, Allah menyebutkan zina
setelah menyebutkan syirik dan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah. Ini menunjukkan buruk dan terkejinya perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu menghampiri zina. Jangan kata buat zina, menghampiri zina pun jangan. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Siapa yang sebut ni? Allah. Kekal ayat ini sampai hari kiamat. Begitulah kekal dan buruknya perbuatan zina itu. Imam Al-Bukhari, di bawah itu kita lihat footnote 142, jangankan melakukan zina, menghampiri zina dengan melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan zina sahaja dilarang oleh syarak. Mimba bil aula, terlebih lagi melakukan zina. Na'udzubillah min dzalik. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Baginda menjawab, engkau syirik kepada Allah sedangkan Allah lah yang menjadikan engkau. Aku berkata, memang besar sungguh dosa itu. Aku bertanya lagi, kemudian apakah dosa besar selepasnya ya Rasulullah? Baginda menjawab, engkau membunuh anakmu kerana bimbang dia makan bersamamu. Bimbang apa ni? Bimbang takut miskin. Aku bertanya lagi, kemudian apakah dosa besar selepasnya? Tadi syirik, 2, bunuh, 3. Baginda menjawab, engkau berzina dengan perempuan yang hampir dengan rumahmu, iaitu jiranmu. Berzina dengan anak jiran sebelah tu. Itu adalah dosa besar. Ini jangan difaham terbalik. Engkau berzina dengan perempuan yang hampir dengan rumahmu, itu dosa besar. Kalau yang jauh tak apa. Tidak, jangan difaham begitu. Tetap zina itu haram, tapi sepatutnya jiran anak sebelah tu kita yang jaga dia, sebab jiran kita tu. Tapi na'udzubillah dizinai, na'udzubillah min dzalik. Allah. Teks asal dia, sebab dalam kitab Penawar Bagi Hati dia tulis begitu je, dia tak tulis Arab. Saya jumpai teks asalnya seperti berikut. Ani bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ayyu dhanbi a'zam? Qala, anta ja'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak. Qultu, thumma ayyu? Qala, thumma an taqtula waladak khashyatan an ya'kula ma'ak. Qultu, thumma ayyu? Qala, thumma an tuzaniya halilata jarik. Terjemahannya sama dengan yang tadi. Saya letakkan yang teks Arab sahaja. Itu hadis daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik, kita lihat di bawahnya lagi, sebelahnya itu footnote seterusnya itu 107. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akthara ma yudkhilun nas al-jannah? Apakah kamu tahu sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga? Mudah-mudahan kita masuk syurga ya, Allahumma amin. Apa dia? Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Atadruna ma akthara ma yudkhilun nas an-nar? Apakah kamu tahu sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Na'udzubillah min dzalik.
Dijawab al-ajwafan, dua yang berongga, dua yang ada lubang. Maaf ya, al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Bukan semata-mata mulut ni, tak, tapi lidah yang ada pada mulut itu. Saghirul jismi kabirul ithmi. Lidah ni kecil je badannya, tapi besar mudaratnya. Sehingga ulama sebut anggota-anggota yang boleh buat maksiat ada pengawal dia. Mata boleh buat maksiat, pengawalnya kelopak mata. Telinga boleh buat maksiat, pengawalnya gegendang telinga. Maaf ya, yang bawah tu boleh buat maksiat, pengawalnya kedua peha. Semua tu ada pengawal, tapi satu je pengawal. Mai pada lidah, dua pengawal dia. Satu gigi, yang kedua mulut. Nak tunjuk bahayanya lidah itu. Tapi kalau lidah digunakan untuk berzikir, itu besar sekali pahalanya. Ringan disebut, tapi berat dalam timbangan. Yang kemuncaknya dicintai, disukai oleh Allah. Zikir apa dia? Kalimatani khafifatani 'ala lisan. Dua kalimah, dua ucapan, mudah, ringan disebut, tapi thaqilatani fil mizan, sangat berat dalam timbangan. Habibatani 'inda ar-rahman, dicintai oleh Allah yang ar-Rahman. Jangan tinggal ni. Subhanallah wa bihamdihi. Satu, subhanallahil azim. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Hari-hari baca. Paling kurang sekali pun tak apa. Tapi sekali itu dah, itu memang tak tahu kata apa tu pengajinya. Janganlah sekali, 3 kalilah, to at least. Jangan lagi minta diskaun. 3 kali itu. Lagi banyak lagi bagus. Itu tadi tu. Apa dia? Mulut memang boleh mengumpat, memfitnah, mengadu domba. Kita pun heran, apa maksud mengadu domba? Domba tu diadunya, itu. Domba tu, kambing tu diadunya supaya berkelahi. Dalam istilah moden ni gosip. Jangan gosip. Walaupun lidah ni boleh buat dosa. Kami masa kecil dulu, taklah kecil, masa sekolah menengah, ustaz tanya kami, senang buat dosa ke senang buat pahala? Omar jawab, senang buat dosa. Itulah kamu, kata ustaz, yang ada dalam fikiran kamu, itulah yang will be coming out from your lips. Kalau positif, positif lah. Kalau negatif, ya. Contoh, kata Profesor Hamka, Buya Hamka, dia kata dalam kuliah subuh, tapi kuliah yang lama betul, ada dalam internet, ceramah beliau ini. Nanti tuan-tuan kesempatan cuba buka ceramah Buya Hamka, kuliah subuh beliau. Dia kata begini, ada orang datang kepadaku, dan orang ini bekerja ataupun datang daripada Arab Saudi. Melayu lah, datang daripada Arab Saudi. Lalu ketika dia berkata kepadaku, dia mengatakan di Saudi itu ada juga sudut-sudut yang tak elok. Saya tak nak sebutlah di dalam masjid yang mulia ni, tapi lebih kurang bawa kepada cerita perempuan-perempuan lah, di hotel-hotel macam tu. Maksudnya kita kan, kata beliau, kata Prof Hamka, bukan saya, kita kan selalu cerita Saudi yang baik-baik. Tiba-tiba dia datang menceritakan kepada Prof Hamka, di situ ada juga tu sudut-sudut yang tak elok tu.
iaitu cerita, itulah saya pun segan nak sebut, cerita hal-hal perempuan di hotel ni lah. Kata Prof Hamka begini, banyak lagi cerita-cerita tempat-tempat yang bagus-bagus, boleh dilawati, ada nilai sejarah, ada athar Nabi yang boleh kita cerita tentang Makkah. Kenapa nak cerita sudut itu? Tu nak ceritanya apa tu? Nak cerita seseorang, kalau dia cerita baik, itu indicates yang di dalam dirinya baik. Tapi kalau dalam dirinya tak elok, maaf ya, dia akan berbicara yang tak elok. Gitu. You are what you say. Kamu apa yang kamu sebut. Sebab itu ulama-ulama jaga sangat perkataan-perkataan. Tapi kalau orang yang dalam hatinya ada benda tak elok, qabihul kalam silahul li'am, perkataan yang buruk-buruk itu senjata orang yang mengutuk. Sebab itu Imam Al-Haddad kalau bercakap macam ni, 2-3 patah perkataan dia bercakap akan diselangi dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau saya boleh bagi perumpamaan, beliau cakap Arab ya, saya boleh bagi perumpamaan begini. Contoh bahasa Melayu, alhamdulillah kita jumpa hari ini, alhamdulillah, la ilaha illallah, di masjid yang sangat mulia ini, la ilaha illallah, untuk kita sambung pengajian la ilaha illallah, sesuatu yang berkaitan dengan sabar, la ilaha illallah. Maka tuan-tuan, la ilaha illallah, hendaklah kita sabar, la ilaha illallah, untuk menghadapi kehidupan ini, la ilaha. Gitu. Pernah jumpa orang macam ni di Kota Damansara ni mengaji? Kalau ada, kita pun dengar, bila nak habis? Kalau kita itu 4-5 patah perkataan diselangi la ilaha illallah, hari Jumaat Imam Al-Haddad akan mengkhatamkan 70,000 kali la ilaha illallah. 70,000 kali. Tuan-tuan ada counter ni, saya bukan nak tunjuk, senang zaman sekarang ni counter ni. Cuba challenge yourself. Hari Jumaat, mana ambillah satu Jumaat 70,000 kali. Cuba je kita nak tunjuk, nah, dapat tak dapat? Bukan senang. Ini 70,000 kali ni. Jangan-jangan 71 kali Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amu. Itu. Tapi bukan nak lemah semangat, tidak. At least kita cuba, alhamdulillah. Maksud saya begini, walaupun kita cerita sekarang tentang lidah ataupun mulut yang berongga tu boleh buat dosa, jangan buat dosa, gantikan dengan pahala, senang. Tuan-tuan, tolong ingat pesan saya ini, sebab ini dipesan oleh Nabi. Tolong pesannya, kita nak berhenti 4 minit lagi. Setiap malam, ni dah malam dah ni, jangan lupa baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Semua hafal. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai ayat yang terakhir. Nabi sebut man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin. Siapa yang baca 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah pada satu malam. Malam ni dikira daripada maghrib sampai ke subuh, mana-mana waktulah, sekali je bacanya. Katalah tuan-tuan tadi dah baca waktu isyak tadi tu, waktu dah isyak, tuan-tuan baca tadi tu sikit, cukup, tak payah lagi baca sebelum tidur. Sebab at least sekali baca, mudah, 2 ayat je pun, tak sampai 5 minit bacanya tu. Apa Nabi sebut ni, berita gembira untuk kita ni, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin, siapa yang baca
dua ayat yang terakhir surah Al-Baqarah, pada suatu malam Nabi sebut kafatah, tu je, kafatah. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Siapa yang baca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah pada suatu malam, kafatah, dua ayat tadi mencukupkannya. Ulama bahas Al-Imam Nawawi dan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ini orang kuat dalam mazhab kita dan dalam mazhab Islam. Dua ayat tadi mencukupkannya. Satu, kalaulah dia tidak baca Al-Quran pada malam itu, dua ayat ini cukup untuk dia pahala yang besar. Tapi jangan tak baca pula, nanti ilmu kena baca jugalah. Ini kalau tak dibaca Al-Quran. Dua, akan mencukupkannya ganjaran yang besar baginya malam itu. Dua. Tiga, akan mencukupkannya dalam bab akidah, sebab dua ayat terakhir ni banyak cerita tentang akidah. Empat, mencukupkannya daripada gangguan jin, iblis, manusia, binatang buas. Maksudnya orang-orang yang zalim akan dia terhindar. Lima, kalaulah dia tak solat tahajud malam tu, qiyamul lail, dia tak solat, terlepas, maka cukup dua ayat ini tadi. Tengok kan mudahnya. Tapi jangan pula baca saja, tak sembahyang habis semua yang tadi tu, tinggal habis, pasal ini dah cover. Jangan. Ini kalau dia tak buat, maksudnya dia tertinggal, letih dan sebagainya. Boleh kita azam, sampaikan pada suami kat rumah, mak ajah, kak ajah, datin, datuk, tuan haji, bang haji, sampaikan pada orang rumah kita. Sama-sama baca dengan anak-anak in one voice, 5 orang berkumpul. 1, 2, 3. Amalur rasulu bima'un. Biasa bila buat collectively ni, dia semangat lebih. Nah, kita azam. Bagi yang belum beramal, bermula daripada malam ini onwards, kita azam, ya Allah, I will try my very best, my very endeavors untuk buat sampai saya meninggal dunia. Every night kita dah buat ini, berniat begitu pun dah dapat pahala di sisi Allah. Pahala azam tadi itu. Nah, jadi bila masuk je malam, terus ingat dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita dapat apa yang Nabi sebutkan dalam hadis tadi. Kita berhenti di sini dulu, kita sambung insya-Allah bulan depan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin bi sirril Fatihah. Alhamdulillah.